Anda bersama saya Hafiz Rosli dan juga Gigi Ahmad dalam Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan, dan walaupun ketika ini kadar pengangguran dilihat menurun pada September kepada 4.6% berbanding 4.7% pada Ogos, masih ramai lagi yang mahukan lebih banyak peluang pekerjaan diperluaskan, dan ia bukan saja tertakluk kepada graduan yang sedang mencari peluang dalam sektor pekerjaan, tetapi kepada mereka yang baru kehilangan pekerjaan akibat syarikat tidak mampu lagi bertahan kerana krisis ekonomi ketika ini. Dan jika dilihat setiap tahun, sekitar 200,000 graduan yang dihasilkan daripada institusi pengajian tinggi di negara ini, dan hampir 300,000 graduan dalam dan luar negara menantikan peluang pekerjaan di Malaysia. Ya, sesulan itu kita melihat banyak usaha dan inisiatif yang dilakukan beberapa syarikat swasta dalam mengukuhkan daya tahan pasaran pekerjaan negara, dan usaha tersebut masih perlu diteruskan berikutan situasi kini amat tidak menentu, dan salah satunya adalah inisiatif dari aplikasi Security to You. Aplikasi ini membantu menginovasikan sistem pencarian pekerjaan di Malaysia, terutama bidang security atau kawalan keselamatan di Malaysia. Ia juga meningkatkan kemahiran majikan dan pengguna aplikasi dalam mengadakan kelas latihan dan perkhidmatan untuk meningkatkan peluang dan menangani pengangguran. Dan untuk itu, untuk bercakap mengenai perkara ini dan usaha ini, kita bersama di talian Skype adalah Fred Wu, Ketua Pegawai Eksekutif Security to You. Fred, selamat pagi. Terima kasih kerana sudi bersama Awani Pagi. Selamat pagi kepada semua. Selamat pagi Malaysia. Okey, Fred, boleh tak Fred terangkan apa itu aplikasi Security to You dan bagaimana inisiatif ini bermula? Okey, sebelum ini izinkan saya mengucapkan terima kasih kepada semua, kepada Astro Awani sudi menjemput kita. So, sebenarnya idea ini kan diasaskan beberapa tahun yang lalu. Ya, diasaskan oleh beberapa founders termasuk Encik Saini, Miss Priya dan saya. Jadi idea ini sebenarnya kenapa? Apa yang kita nak maklumkan, nak bagi peluang kepada job market, especially security force. Sebenarnya apa masalah yang kita nak tangani iaitu yang pertama, pegawai keselamatan yang haram. Cuba bayangkan, sebab kita ada memang pengalaman dalam ini, cuba bayangkan pegawai keselamatan dalam kondominium, shopping mall ataupun tapak pembinaan adalah haram. Ini masalah yang besar. So, satu masalah ini yang kita nak tangani. Yang masalah yang kedua ialah kerjaya pegawai keselamatan ini tidak menarik. Terutamanya bagi golongan, pada hari ini golongan generasi baru. Contoh, saya bagi contoh. Macam mana kita boleh bayangkan, hey, what's your work, what's your occupation? Oh, I'm working as a security guard. So, adakah ini pekerjaan yang menarik? Jadi, dengan aplikasi Security to You, kita berhasrat untuk menukar landscape tersebut. Sebab mereka rasa ini pekerjaan yang tidak menarik sangatlah, dan jalan kerjaya tidak cantik. Macam mana contoh hari ini saya kerja sebagai security guard ataupun bodyguard dan sebagainya. Apa yang akan berlaku selepas 1 tahun, 2-3 tahun. Jadi dengan adanya aplikasi ini, kita memberi peluang, membuka ruang kepada sesiapa yang minat untuk menceburi dalam bidang keselamatan ini. Dan salah satu lagi masalah juga yang kita nak tangani, iaitu isu tenaga buruh asing. Ini memang bukan isu yang tidak asing lagi lah, sebab isu tenaga buruh ini memang adalah satu masalah besar dalam negara kita. Jadi apa kata ada satu aplikasi membuka ruang, memberi peluang kepada masyarakat Malaysia untuk menceburi dalam bidang keselamatan. Inilah hasrat yang kita dalam founders team kita nak menangani. Memang dengan kerjasama kerajaan, dengan non-government organisation jugalah. So, wujudnya selepas idea dalam beberapa tahun,
kita mengkonsepsikan idea ini dan security to you diwujudkan dan akan dipasarkan pada bulan depan. Ya. So secara ringkas, apa sebenarnya security to you? Security to you adalah satu mobile aplikasi, ya, yang boleh menghubungkan pengguna dengan pegawai keselamatan. Ia adalah satu mobile aplikasi yang boleh menghubungkan business model yang berasaskan B2B, B2C, C2B, and C2C. Kita anggap ini adalah satu business model yang amat komprehensif. Dengan ada ini, kita boleh menjayakan hasrat-hasrat kita. Ya, so kita menurut juga research kita, memang ini adalah satu mobile aplikasi yang unik, yang pertama di dunia. Terima kasih. Jadi apa agaknya bagaimana sebenarnya melalui platform yang disediakan ini ia dapat memudahkan orang ramai untuk mendapatkan khidmat kawalan keselamatan? Apa agaknya kekangan yang ada pada masa kini berjaya diselesaikan oleh platform dengan kewujudan platform yang akan bermula pada Disember nanti? Ini soalan yang memang baiklah. Yang tadi seperti saya tegaskan tadi, ekosistem dan juga struktur kita memang boleh menangani masalah dengan menangani model-model seperti B2B, business to business, iaitu security firm, syarikat security, okay, dengan pengguna, contoh shopping mall, tapak pembinaan dan sebagainya. B2C, iaitu syarikat keselamatan dengan security guard. Maknanya mereka boleh mengambil kerja melalui ekosistem kita. C2B, vice versa, maknanya pengguna sebenarnya iaitu security guard boleh cari majikan yang dia minati. Dan C2C sebenarnya pun pengguna iaitu contoh BIP ke, corporate ke, boleh mencari juga security guard ataupun bodyguard, armed guard, sesiapa yang minat untuk ambil kerja secara freelancer. Sebab isu yang kita nangani ini iaitu selain daripada yang 4 poin yang saya sebutkan tadi, salah satu unsur iaitu pegawai keselamatan pada hari masa yang depan, mereka akan dapat kerja on part-time basis, bukan saja full-time. Maknanya sesiapa yang nak menceburi, nak try ya dalam bidang ini, sebenarnya boleh try masuk khusus kita, masuk ekosistem kita, jadi sebagai ahli. Lepas tu dia boleh try. Sebab minimum ya order booking sebenarnya 1 hari je, bukan berasaskan kontrak. Ya, flexibility yang kita tegaskan. Ya, Fred. Fred ada bagi tahu tadi bahawa skop kerja ini, kawalan pengawal keselamatan adalah satu skop kerja yang kurang popular. Bagaimana security to you nak mengatasi masalah ini dengan ialah ramai mungkin mereka di luar sana memilih pekerjaan dan tidak merasakan pengawal keselamatan ini merupakan satu pilihan utama. Adakah security to you dapat menangani perkara ini? Okay. One of the success factors yang kita ada ini ialah ekosistem struktur business model kita yang mantap pada pandangan kita. Daripada hadiri khusus, sebenarnya kita ada pusat latihan yang boleh memberi ya upskilling kepada para pegawai security. Biarpun dia security guard, static guard, bodyguard, armed guard dan sebagainya. Dengan struktur ini, pusat-pusat latihan dalam ekosistem kita, mereka para applicant yang mereka boleh hadiri latihan yang banyak. Bukan saja yang basic CSG, iaitu Certified Security Guard. Tetapi namun begitu, mereka boleh mengambil juga khusus-khusus yang selepas itu. Jadi kita mengharapkan suatu hari nanti security guard bukan saja ini CSG,
tetapi dia ada lagi qualification yang seterusnya. Jadi itulah hasrat Security to You untuk melancarkan jalan kerjaya pegawai security. Iaitu saya nak ambil kesempatan ini ialah the unique selling point of Security to You, iaitu ekosistem dalaman kita ni. Iaitu kerjasama Security to You dengan pusat latihan. Terima kasih. Ya, Fred, dalam hal ini adakah Security to You hanya menumpukan kepada warga tempatan sahaja kerana ia merupakan satu usaha yang sangat baik sekiranya warga tempatan diberi keutamaan dalam hal ini? Ya, memang betul lah. Salah satu hasrat kita nak jayakan ialah kita nak buka ruang kepada warga negara Malaysia sahaja yang untuk menceburi dalam bidang ini, iaitu kita harap pada suatu hari nanti mulai bulan depan ramai lokal akan apply job through our portal. So dari sana kita akan jalankan framework kita, iaitu RADIP lah. First recruitment, second assessment, lepas tu development, and also matching, which is identify this matching job, lepas tu placement. Ini hasrat kita. So kita yakin dengan framework yang kita ada, dengan ekosistem kita yang ada, dan juga SOP yang mantap, kita memang berhasrat kita boleh menjayakan dalam first 100-day milestone, kita boleh mewujudkan kerja 500 sebanyak 500 pekerja. Baik Fred, kita tahu Security to You menjanjikan pengawal keselamatan yang well trained ataupun mempunyai pengalaman dan sebagainya. Jadi adakah mereka ini telah pun melalui pelbagai tapisan daripada KDN sendiri dan juga telah pun melalui pelbagai program-program daripada KDN, kerana kita tahu untuk menjadi pengawal keselamatan ini perlu mematuhi ataupun perlu mengikuti segala program dan juga melepasi segala saringan dan sebagainya. Dan apa agaknya perkhidmatan yang disediakan oleh Security to You ini selain daripada menyediakan kawalan keselamatan bagi premis, adakah bagi kawalan peribadi juga diberikan? Ya, secara ringkas lah sebab saya rasa hari ini saya tak boleh terangkan terlampau banyak sebab we haven't still launch our app yet, Tapi secara ringkas memang dalam pengalaman kita beberapa buah syarikat lebih kurang ada lingkungan 40 lebih kita sedang berunding walaupun aplikasi kita belum lagi dilancarkan. Jadi dengan struktur ekosistem kita yang ada, saya harap akan datang Jadi, dengan lesen-lesen yang ada sebab kita sebagai platform dengan kerjasama dengan partnership kita rasa dan kita yakin kita akan berjaya. Ya, baik. Kita akan bercakap banyak lagi dengan Fred Wu mengenai skop kerja kawalan keselamatan ini yang disediakan oleh aplikasi Security to You. Tapi kita perlu berhenti berehat seketika, kembali selepas ini. Baik, kita masih lagi membincangkan mengenai peluang pekerjaan, terutama yang kita menjurus kepada peluang pekerjaan dalam bidang keselamatan. Dan sebelum ini juga kita telah pun berbincang mengenai bagaimana agaknya aplikasi yang akan dilancarkan pada Disember nanti, iaitu aplikasi Security to You akan memudahkan pengguna untuk berurusan ataupun untuk mengambil ataupun hiring pegawai keselamatan secara dalam masa yang singkat. Dalam masa yang sama juga kita ingin mengetahui apa agaknya entiti dan juga apa agaknya perkara-perkara yang perlu kita tahu sebelum kita dapat mengambil mereka ini. Dan Gigi ada nak bertanya mengenai kebajikan mengenai pengawal keselamatan ni, Gigi? Ya, kita bersama dengan Fred Wu, Ketua Pegawai Eksekutif Security to You. Fred, kita tahu bila jadi pengawal keselamatan ini, industri kawalan keselamatan itu juga dilihat
mereka ni akan bekerja lebih masa dengan cuti juga mungkin kurang. Bagaimana Security to You menangani perkara ini, memastikan kebajikan mereka dijaga dan meningkatkan kualiti hidup mereka? Okey, terima kasih. Jadi ini memang soal yang bagus ya, kerana kita dari dulu kita pun sudah mendapati ya ada masalah-masalah yang tersebut. Contoh overtime, tak bayar gaji, lewat bayar gaji dan sebagainya. Jadi dengan struktur aplikasi kita, sesiapa contoh majikan keselamatan yang ingin jadi ahli kita, mereka kena ya follow kita punya rules ya, iaitu dari segi gaji, dari segi percentage, commission dan sebagainya. Dengan ada itu welfare of the security guard will be taken care of. Sebab kita tak nak suatu hari sesiapa yang nak cari kerja dan bila mereka dapat kerja tetapi mereka tidak dapat bayaran. Ya. Jadi beberapa unsur yang kita kena buat yang tadi saya sebutkan. Contoh SOP kita kena strict sebenarnya, iaitu dari segi assessment. Assess bukan saja security guard tapi juga assess security guard company. Ya. Kita kena pastikan mereka bayar dengan pada masa yang tepat, pada masa yang betul, dan bayar juga dengan amount yang betul juga. So struktur ini memang kita akan tegaskan dan mereka kena follow. Kalau tidak, kita akan penalize. Ya. Ini adalah salah satu polisi kita untuk menjamin kerja para pegawai keselamatan. Biarpun dia security guard, static guard, armed guard, bodyguard dan sebagainya. Inilah hasrat kita. Baik Fred, sekiranya saya sebagai seorang pelanggan, saya ingin mendapatkan khidmat pengawal keselamatan, saya perlu login untuk mendapatkan ataupun detail dan sebagainya. Jadi apakah assurance daripada Security to You sendiri daripada tahap keselamatan kita? Sebagai contoh, saya sebagai pelanggan, iaitu kita tidak kenal security guard itu, jadi kita meletakkan kepercayaan kita, tahap keselamatan kita kepada mereka. Jadi bagaimana di Security to You nak pastikan tahap keselamatan pelanggan itu pada tahap yang optimum sekali? Okey, terutama sekali memang dari segi struktur selection yang tadi saya cakap, RADIP framework of our recruitment and selection and until placement. So dari segi assessment, kita memang assess beberapa perspektif. Yang pertama yang tadi saya sebutkan memang pegawai security. Yang nombor dua iaitu syarikat, majikan keselamatan. Dengan ada ini, kita kena senantiasa monitor, pastikan mereka menjalankan tugas. Dengan ini, saya sudah jawab, iaitu sebelum pegawai keselamatan mereka masuk, sebelum mereka dipasarkan, ya, kita dari pihak security kita kena pastikan background mereka adalah betul. Melalui beberapa sistem cek, contoh Polis Diraja Malaysia dan KDN. Tambah pula, dari mulanya, contoh, recruitment sebenarnya daripada akademi, salah satu partner lah, iaitu ENF Elite Academy. Mereka adalah licensed academy. Mereka akan menjalankan tugas tersebut. Jadi, walaupun kita sebagai satu platform, tapi kita rasa kita ada tanggungjawab untuk menangani masalah ini. Jadi, keselamatan pengguna akan dijamin. Ya, Fred, kalau kita lihat antara persaingan dalam dari segi pengawal keselamatan ini adalah dari segi bayaran gaji merupakan adalah masalah utama. Ramai memilih untuk menggajikan tenaga pekerja asing kerana faktor gaji, kerana mungkin mereka lebih murah. Dan dalam masa yang sama, tenaga kerja tempatan kalau mengambil kerja sebagai pengawal keselamatan ini, mereka memerlukan gaji yang baik untuk menerima pekerjaan ini. Bagaimana Security to You mengimbangi, menyelesaikan masalah ini dan menarik minat mereka
mereka di luar sana untuk bersama-sama menyertai kerja pengawal keselamatan ini? Ini yang penting. Salah satu keunikan security to you, career path of security guard for the future. Ini yang kita nak menangani. Jadi berasaskan framework yang kita ada, kita berhasrat untuk menaik taraf guard dari segi background, dari segi qualification dan sebagainya. Jadi kita berhasrat suatu hari nanti, walaupun hari ini anda sebagai security guard in level 1, tapi pada masa yang depan, esok, lusa, minggu depan, kita berhasrat anda boleh dinaik tarafkan sampai level 2, level 3, level 4. Memang kita ada framework dan kerjasama dengan license academy untuk menjayakan maklumat tersebut. Jadi kita akan bagi tahu pada bulan depan bila kita buat launching. Ya. Baik Fred, saya nak tanya, adakah kawalan keselamatan dalam khidmat pengawal peribadi juga akan disediakan oleh Security to You? Dan kita tahu ataupun sekiranya pengawal peribadi ini, kebanyakan mereka ini akan dibekalkan dengan senjata api. Jadi apakah background yang akan ditekankan sebelum mereka ni boleh menjadi pengawal peribadi untuk seseorang pelanggan ini? Yang soal security peribadi ini kita memang akan dipasarkan. Tetapi maklumat yang selanjutnya kita akan kemukakan, tapi bukan sekarang. Sebab memang ada detail dan soal pelesenan akan dikeluarkan. Jadi kita kena pastikan sebelum kita kemukakan maklumat tersebut. Ya, Fred, melihat kepada usaha yang dilakukan oleh Security to You ini pastinya dapat membantu lebih banyak mereka yang mencari pekerjaan ketika ini, dan melihat kepada Belanjawan 2021 baru-baru ini, kerajaan menerusi program subsidi bersasar ada memperuntukkan subsidi upah lebih 15 bilion ringgit. Adakah ini dapat membantu dengan usaha yang dilakukan oleh Security to You ini? Ya, memang terima kasih kepada kerajaan PN. Menurut research kita, memang kalau banding dengan belanjawan tahun lepas, KDN memang mendapat peruntukan yang lebih banyak, iaitu sebanyak 17 bilion berbanding dengan tahun lepas 16.9 bilion, iaitu lebih kurang 100 juta lebih lah. So maknanya kita boleh lihat hasrat kerajaan PN ini nak mewujudkan masyarakat yang selamat dan juga menitik beratkan kesejahteraan masyarakat. Jadi saya rasa ini Security to You boleh mengambil kesempatan. Memang kita akan berdik. Jadi dari segi subsidi, contoh daripada SRDF memang mantap, dan juga Perkeso. Jadi dengan adanya HRDF funding dan juga ada juga Perkeso, kita rasa kita yakin juga dari proses recruitment, itu kerjasama dengan HRDF sampai ke placement Perkeso, kita rasa kita akan berjaya dan kita berhasrat dan yakin juga akan capai maklumat kita dalam 3 bulan yang pertama, iaitu first 100-day milestone, untuk mewujudkan kerja sebanyak 500 pekerjaan, dan juga inisiatif ini akan memanfaatkan seramai kira-kira 100 majikan yang akan dimanfaatkan. Baik Fred, ketika ini berapa banyak syarikat yang telah pun menjalankan kerjasama dengan Security to You dan berapa ramai pula pengawal keselamatan yang bersedia untuk memberikan perkhidmatan dengan Security to You ini? Sebenarnya, walaupun app kita belum lagi dipasarkan, tapi syukur kita sedang berunding dengan lebih kurang 40-an sebuah syarikat yang memang ada minat. Jadi saya nak ambil kesempatan kepada majikan sesiapa yang ada minat, sila hubungi ofis kita sekarang, supaya kita boleh berunding macam mana kita boleh menjayakan inisiatif ini.
Jadi kira-kira lebih kurang ada, saya based on our calculation, sebanyak 200 pekerjaan akan di-fill up pada pandangan saya. Ya. So reaction ini memang, respons ini memang agak cantik lah saya rasa. Ya. Jadi adakah ia akan ditumpukan di Lembah Kelang saja ataupun di seluruh Malaysia atau bagaimana? Pada masa kini memang kita tumpukan kita punya fokus kepada Lembah Kelang. Tapi tak lama lagi akan seluruh Malaysia. Jadi dalam masa lebih kurang, kalau saya tak silap, ya, based on our strategy roadmap, within 6 months from now. Ya, Fred, mungkin soalan terakhir, kita lihat sekitar 200,000 graduan yang dihasilkan dari institusi pengajian tinggi di negara ini sedang menantikan peluang pekerjaan. Bagaimana untuk menarik graduan-graduan ini memilih pekerjaan ini? Apa yang dijanjikan oleh Security 2U? Apa tarikan utama untuk mereka? Mungkin mereka berpandangan menjadi pengawal keselamatan bukan pilihan utama, tetapi bagaimana untuk graduan-graduan ini bertindak untuk tidak memilih pekerjaan ketika ini? Pandangan Fred. Saya rasa saya nak nasihatlah hampir peluang ini menasihati graduan-graduan pada hari ini kepada sesiapa yang sedang menganggur ataupun sesiapa yang sedang mencari kerja sekarang. Walaupun bidang-bidang sekarang yang anda nampak sekarang, anda lihat sekarang tak menarik sangat. Tolong tapi jangan putus asa lah. Tapi try to find the right bidang. Maybe you can try security industry. So kepada usahawan-usahawan yang sedang mencari peluang untuk mendapat rezeki lain. Sebab kerana COVID-19 ini memang memberi kesan negatif kepada ramai. Ya. Jadi apa kata anda try to look at security industry. If you're looking at that, Okey, baik. baik. Today. Baik, terima kasih Fred Wu, Ketua Pegawai Eksekutif Security 2U, dan banyak kita bercakap mengenai industri kawalan keselamatan di negara kita yang sebelum ini mungkin ramai yang tidak ataupun menganggap industri ini mungkin gajinya rendah dan sebagainya. Namun apa yang telah dijelaskan oleh Fred sebentar tadi, ia sememangnya berlainan daripada apa tanggapan orang ramai, dan kita sebagai rakyat Malaysia haruslah menyokong kepada industri kawalan keselamatan ini. Bagi mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, mungkin boleh melihat industri ini sebagai satu peluang yang baik untuk anda ceburi. Dan untuk itu saja Awani Pagi Realiti Rakyat Pemulihan. Saya Hafiz Roslin. Dan saya Jijik Ahmad. Terima kasih kerana menonton.